There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Apa khabar anda penonton wanita hari ini? Kami di sini harapkan anda semua dalam keadaan bahagia, sihat-sihat, sejahtera. Bersiaran pada 17 April hari ini bersama saya Hawa Rizwana, Fiza Sabjahan dan Uyaina Arsyad. Ya, betul. Apa-apa pun kami harapkan anda semua okey-okey sahaja berada di rumah. Dan seperti biasa, kami di Wanita hari ini ada pelbagai input menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Dan pastinya anda yang berada di rumah ketika ini ada pelbagai aktiviti yang telah pun anda rencanakan untuk diteruskan sepanjang hari ini. Nak tanya kepada Hawa dan juga Yana lah kan. Ya, Fiza. Kebiasaannya kalau dekat rumah tu apa yang Yana lakukan, yang Yana manfaatkan? Okey, kalau Yana selain daripada makan dan tidur, Yana baru saja membuat face shield untuk frontliners kita. Jadi Yana kira ini adalah salah satu inisiatif yang sangat-sangat baik yang dilakukan oleh salah seorang rakan artis Yana, Raja Syahiran. Jadi dia yang initiate idea ini dan meminta orang ramai untuk turut sama-sama membantu. Join sekali. Betul. Jadi sambil-sambil kita duduk di rumah tu, kita dapat membantu frontliners dan secara tak langsung membantu negara kita. Menarik. Saya tengok semalam dekat Instagram, Uyaina siap buat tutorial lagi macam mana nak buat pelindung muka tu. Okey, ini sama-samalah dengan mereka fashion, dengan rakan-rakan artis dan selebriti. Kalau Hawa buat apa pula? Okey, masa ni lah bekerja macam biasa bekerja, tapi bila kat rumah tu, masa ni lah kita nak kemas rumah, masa ni lah nak siapkan segala assignment yang tertunggak, dan masa ni juga luangkan lebih masa dengan family. Kalau Fiza macam mana? Sama lebih kurang sebab kita kerja 3 hari seminggu kan. Ada waktu terluang tu lebih kurang lah. Tolong mak masak, tolong tengok macam-macam. Tapi ini bagi kita yang belum berumah tangga, tak ada pasangan, mungkin waktu kita dimanfaatkan dengan aktiviti kita sendiri ataupun aktiviti bersama dengan keluarga. Tapi bagi mereka yang dah pun berpasangan, mungkin ada pelbagai ragam yang dilakukan di rumah. Ini juga yang sempat dirangkum oleh rakan kita. Mari kita saksikan rangkuman video oleh Ainul Fatihah. Silakan. Dah nak pergi buang nanti orang. Mak tak nak ke? Buang lah! Buang! Hei! Pergi buang lah! Ada sikit. Pergi buang lah! Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only back though. I'm a savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid. What's happening? What's happening? I'm a savage, Tak ada, wife dia belikan khas untuk abang lah. Start sikit bang, belanja bunyi sikit. Terima kasih
Saya takkan kepada isteri saya yang telah buat kejutan yang amat sangat sampai nak lubuh jantung saya. Wah, itu dia tadi sedikit ragaman suami isteri yang pastinya mencuit hati kelakar sweet semua adalah tiba-tiba rasa nak mendirikan rumah tangga. Tak adalah gurau aja. Dengar ya penonton? Tak. Bukan saya yang tanya. Bukan. Tak. Tapi bila kita lihat paparan tu tadi, bila dah berumah tangga tu, orang kata mesti akan ada pasang surutnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita nak memastikan cinta itu sentiasa mekar. Betul. Dan kalau kita cakap tentang hubungan rumah tangga ni, ia bukan sekadar kemeriahan di majlis perkahwinan itu sendiri, tapi kehidupan sebenar yang dibina selepas ijab dan kabul. Bagaimana untuk kita mengekalkan rasa cinta, kasih dan sayang itu sehingga ke akhir hayat kita nanti. Ini satu cabaran juga Hawa, ya nak? Ya, betul-betul. Dan pada hari Jumaat, seperti biasa, kami di Wanita hari ini akan bawakan topik hikayat perkahwinan. Dan topik pada hari ini saya rasakan cukup menarik sekali, iaitu tips pegang hati pasangan. Kalau dengan pegang tu, kuat maknanya. Deep tu nak pegang tu. Itulah yang kita katakan tadi kan. Bagaimana kita nak pegang, bagaimana kita nak terus menyemarakkan dan membaja rasa cinta dan kasih itu sehingga ke akhir hayat. Sebab ada orang lain pengalamannya. Orang putih kata even lovers need a holiday. Dan kepada anda, kalau ada sebarang soalan ataupun nak berkongsi pengalaman hidup anda bersama kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu istimewa di talian. Yang mereka akan berkongsikan pengalaman-pengalaman dan juga tips-tips yang mungkin kita dan juga penonton boleh pelajari. Sebab adik-adik kita semua boleh ada pasangan. Kakak kenangan lama. Jadi kalau kita cakap tentang pasangan ni, anda mungkin ada sebarang pengalaman manis, pengalaman pahit ataupun terperanjat ke? Bagaimana cara untuk anda menambat hati pasangan anda ini? Kongsikan bersama kami seperti yang telah pun diwawarkan oleh Yana. Kami nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang telah kami war-warkan tadi, hari ini hari Jumaat, hikayat perkahwinan dan topik yang akan kami bincangkan adalah tip pegang hati pasangan. Dan Hawa, kalau kita bercakap pasal nak pegang hati pasangan ni, mungkin bagi pasangan yang baru saja mendirikan rumah tangga, mungkin lebih mudah sedikit. Kerana masih lagi dalam fasa bulan madu. Honeymoon, betul. Tetapi cabarannya mungkin lebih kepada mereka yang sudah pun lama mendirikan rumah tangga. Macam bila dah ada pelbagai aktiviti yang dirasakan istimewa pada awal-awal, lama-kelamaan mungkin akan rasa bosan dan inginkan sesuatu yang baru. Dan bersama kita di talian yang akan berkongsikan tips-tips dan nasihat ialah perunding motivasi Dr. Syed Adam Al-Habsyi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar doktor? Sihat? Baik, Alhamdulillah sihat. Semua kat sana sihat, kat konti sihat. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Wanita Hari ini untuk berkongsi tips tentang topik kita pada hari ini. Dan doktor bercakap mengenai topik kita pada hari ini, tips pegang hati pasangan ni. Kalau kita lihat setiap pasangan yang berumah tangga, suami isteri pastinya mahu kehidupan yang harmoni, aman. Tapi macam mana sebenarnya, kenapa pentingnya pasangan ini perlu menambat hati masing-masing? Baik. Bila kita hidup bersama, kita nak hidup dengan harmoni lah. Sebab tu kita nak pastikan yang hati kita dengan hati pasangan kita tu synchronize ataupun bersama-sama lah. Saling saya menyayangi, saling ada hope, ada kasih sayang antara satu sama lain. So, kalau ada dissonance ataupun ada gangguan di situ, itu akan menjejaskan aktiviti yang lain. Baik. Jadi pentinglah untuk ada harmoni tersebut. Dan orang kata kalau kita berkahwin ni, kalau boleh kita mahu perkahwinan yang sekali je dan berkekalan sehingga ke syurga. Dan doktor, kalau kita bercakap pasal mendirikan rumah tangga bersama dengan pasangan, mungkin ada dalam kalangan kita yang dah banyak ada aktiviti yang dilakukan bersama dengan pasangan. Tapi hari demi hari mesti akan ada perkara baharu yang kita akan belajar tentang pasangan kita. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bersama dengan penonton semua betapa pentingnya untuk kita sentiasa ambil inisiatif untuk mengenali pasangan kita. Sebab manusia ni sering senang tertidur. Kita nak hidup
kita tak nak tidur. Manusia selalu terlelap. Maknanya kita dah biasa dengan sesuatu perkara. Jadi kita tak appreciate benda-benda yang dah biasa lakukan. So kita nak buat dengan perkara-perkara baru untuk ignite, untuk kembalikan balik spark dalam kehidupan pasangan. Yang pentingnya antara perkara-perkara yang kita nak buat, kita boleh buat semua benda asalkan benda tu tak haram. So, kita boleh buat semua benda yang kita boleh buat. Baik. Tapi saya tengok ada banyak tip macam-macam lah orang cakap kan. Pakai isteri kena pakai makeup, suami kena bau wangi. Masak masakan yang suami suka ataupun suami kena tolong. Saya tengok dari konteks bila saya kaji semua ni, yang saya nampak yang penting sebenarnya kita kena faham bahawa dalam kehidupan pasangan, kita kena berkhidmat untuk pasangan kita. Pasangan kita kena berkhidmat untuk kita. Dia resiprokasi. Dia tak boleh satu orang je yang berkhidmat. Dia kena dua hala. Dia kena dua hala. Tak boleh seorang je yang berkhidmat. Mesti dua-dua kena khidmat. Dan dalam perkhidmatan yang kita nak berikan kepada pasangan kita, ada dua poin yang saya tengok. Ada banyaklah poin. Antara banyak-banyak poin tu. Yang pertama sekali yang kita kena ada adab. Okey. Adab untuk melakukan aktiviti tersebut. Dari adab kita dapat akhlak. Daripada akhlak ni kita tahu apa aktiviti yang sesuai untuk dilakukan pada keadaan tertentu. Alright? Dan dalam khidmat yang kita nak buat, kita mesti sentiasa utamakan pasangan kita. Sebab kita buat sesuatu, sepatutnya niat dia ikhlas. Ikhlas bukan untuk pasangan, tapi untuk pencipta kepada pasangan. Ikhlas kepada Allah. Bila kita ikhlas buat sesuatu untuk pasangan kita kepada Allah, kita tak mengharapkan orang tu punya recognition. Sebab kita harapkan recognition daripada Tuhan. Betul. Bila kita buat macam tu, so kalau katakanlah isteri saya tak appreciate sangat, tapi saya tahu saya buat untuk Tuhan. Dan dia adalah macam orang kata untuk melaksanakan khidmat tu kepada isteri saya. Baik. Saya Jadi setuju. perlu ada adab, akhlak dan ikhlas. Ya, dan saya setuju juga apa yang doktor katakan tadi. Apa-apa pun yang dibuat mesti niatnya kerana Allah. Dan doktor, kalau kita lihat kalau pasangan ni dah lama berumah tangga, apa pula faktor-faktor yang boleh membuatkan pasangan berasa bosan ataupun rasa macam mana kita nak semarakkan lagi rasa cinta ni? Saya rasa saya pusingkan sikit soalan tu. Baik. Kalau boleh. Bukan apa faktor yang membosankan, tapi saya nak bagi tip macam mana untuk memberi lebih barakah kepada sesuatu perkara yang kita buat. So kalau kita buat sesuatu benda, ada barakahnya, maknanya benda tu akan tak jadi bosan. Baik. Baik. Tip dia ialah bersyukur. Bersyukur. Sebab dalam Quran disebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita buat, kalau Allah cakap kalau kau bersyukur kepada aku akan tambah nikmat. Baik. Tapi kalau kau tak bersyukur, aku akan tarik nikmatnya. Dalam ayat tu dia cakap tahu yang aku punya azab sangat perih. Tapi cikgu saya kata antara cara untuk interpret tu, kalau kau selalu komplain, aku akan bagi banyak lagi sebab untuk kau komplain. Baik. Tapi kalau kita bersyukur, kita akan dapat lebih banyak nikmat daripada apa yang kita buat. Baik. Itu saya kira satu tips yang sangat-sangat berguna. Dan doktor, terima kasih atas perkongsian tadi. Tapi sekejap lagi kita akan masih lagi bersama dengan doktor. Jadi kita akan bertemu semula selepas ini. Sekarang ni, terima kasih doktor. Dan sekarang ni kita akan bersama dengan seorang lagi pasangan artis yang sangat-sangat terkenal dan kisah mereka pun sangat-sangat romantis. Ya, dan selebriti ini sangat-sangat dikenali dengan suara yang cukup-cukup merdu, ya Ina. Nak tahu siapakah orangnya? Saksikan paparan ini. Gapai semua, jemariku jangan kau lepaskan. Sayang jangan pernah perasaanku
Wow, ramai yang tersenyum-senyum termasuk dua orang adik saya yang di sebelah kanan tu. Tengok video yang sempat dipaparkan tadi tentang betapa romantisnya kedua pasangan ini dalam sama-sama mereka terus menyemarakkan hubungan rumah tangga mereka. Dan ini juga mungkin ada antara perkara yang dilakukan oleh anda bersama pasangan, terutama sekali dalam waktu yang banyak terluang ini. Inilah masanya untuk kita orang kata membalas kembali ataupun waktu-waktu yang sebelum ini tak sempat kita luangkan bersama dengan pasangan kita. Dan sekarang ini kita bersama dengan Sheila Hamzah di talian. Hello. Hello. Ya. Apa khabar Sheila? Baik, Alhamdulillah. Sheila, tadi tengok klip video tadi tu, banyak aktiviti yang Sheila lakukan bersama dengan Haris kan? Ya, sempat betul. pakaikan mask, buat macam comel ni, macam tu blusher ke apa? Tu last year masa kita orang punya first year anniversary. Okey. Sheila mungkin boleh kongsikanlah juga kan sebagai pasangan yang baru lagi mendirikan rumah tangga. Ya, Kebanyakan betul. aktiviti yang Sheila lakukan ni, adakah memang aktiviti yang kebiasaannya dibincang bersama ataupun Sheila sendiri memang seorang suka lakukan kejutan-kejutan untuk Haris? Masalah kita orang adalah sebab kita orang memang tak pandai nak berahsia dengan each other. So kejutan tu memang tak berapa nak jadilah kalau nak buat. So basically kita orang selalunya plan. Tapi kebanyakan benda yang kita orang plan tu selalunya last minute. Kita orang tak adalah macam lagi 6 bulan kita pergi sini kan. So selalunya bila last minute tu jadi lagi macam ada thrill sikit, macam adventure sikit. Kata orang kan cara untuk kita menyemarakkan hubungan rumah tangga ni dengan berkomunikasi. Banyak perkara yang harus kita lakukan kan. Betul. Dan proses dalam kehidupan berumah tangga ni adalah sentiasa saling kenal mengenali, kena sentiasa mempelajari kekurangan pasangan masing-masing. Tapi macam Sheila dengan Haris sendiri, bagaimana anda berdua berkomunikasi? Adakah memang sentiasa berbincang kalau berlaku sebarang perkara ataupun Sheila lebih selesa menyerahkan kebanyakan perkara dibuat keputusan oleh Haris sendiri? Kita punya hubungan, apa-apa benda pun kita memang banyak bincang dengan each other sebab apa-apa keputusan kita suka buat bersama lah. Dia tak ada macam bagi saya sepenuh keputusan atau saya bagi dia buat keputusan sepenuhnya, tak ada. Cuma macam Kak Fiza cakap tadi, memang komunikasi memang sangat-sangat penting. Dan apa yang saya belajar setelah hampir 2 tahun mendirikan rumah tangga, lagi beberapa hari dah anniversary kita orang yang kedua, 2 tahun. Jadi saya rasa kita kena tidak meletakkan expectation pada pasangan kita, sebab bila kita letak expectation macam kita expect dia buat ni, kita expect dia buat ni, dia expect kita buat ni. So benda tu yang akan kira macam bagi kita ada satu sebab untuk macam tiba-tiba cara terdetik macam nak ada perasaan negatif kan. Saya sukalah apa yang Sheila katakan sebab kita belajar untuk terima kekurangan pasangan kita dulu untuk kita menggembirakan hati kita kan. Tapi Sheila, kalau tengok dekat laman sesawang Instagram Sheila, banyak juga sebenarnya aktiviti bersama, especially aktiviti masakan. Orang tua-tua kata cara seorang isteri untuk menambat hati suami ni antaranya ialah dengan menjaga ataupun mengikat perutnya tu. Jadi adakah ini juga tips yang Sheila amalkan? Saya rasa saya memang daripada mak lagi. Mak memang daripada kecil memang ajar saya masak. So lepas saya kahwin memang Haris pun jenis suka makan juga. Kita dulu memang sangat suka makanan. So kita memang banyak luangkan masa masak, and then saya pun kena belajar resipi baru. Kadang-kadang masak makanan Melayu tu macam boring kan. So ada variasi setelah kenal Haris, macam banyak juga makanan yang saya belajar daripada dia, and dia belajar daripada saya. Macam itulah. Okey. Sheila sebut pasal mak tadi. Kalau kita lihat mak dengan ayah Sheila juga antara pasangan yang kita katakan romantis kan. Alhamdulillah. Jadi adakah Sheila juga kalau kita cakap tentang tips memegang hati pasangan ni, ibu dan ayah juga antara idola ataupun sumber rujukan untuk terus Sheila menjadikan hubungan rumah tangga Sheila bersama pasangan ini juga lebih disemarakkan dan difujani dengan rasa kasih dan sayang? Saya pegang satu benda je. Kadang-kadang kita suka nak adakan satu macam contoh untuk kita macam teladani kan. Tapi pada saya, untuk dalam apa juga keadaan sekalipun, dari segi hubungan suami isteri ataupun kemudian hari saya dengan anak kan,
apa-apa yang pernah direalisasikan oleh orang lain tu saya memang ambil secara positif. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh tailor fit macam cara yang dulu tu dia akan sesuai juga dengan cara yang saya dengan Haris. So kita kena pandai sesuaikanlah. Tapi saya masih juga suka tengok yang ambil yang positif dalam apa jua perkara lah macam tu. Alhamdulillah. Kita pun doakan terus kebahagiaan untuk Sheila, Haris dan juga Faiz sekali. Kan, dan Sheila juga sebenarnya ada akan kongsikan kepada kami salah satu persembahan Sheila sendiri yang dirakam di rumah. Lagu ini yang ditujukan khas untuk petugas-petugas barisan hadapan. Betul. Lagu ni saya tujukan khas buat semua, dan saya harapkan dalam keadaan kita yang sedang diduga ni, kita semua akan terus kekal kuat, kekal positif, dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri kita dan keluarga lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Sheila Hamzah sebab sudi meluangkan masa bersama-sama kami dan berkongsi tips bersama dengan penonton. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama Sherry. Thank you very much. Terima kasih. Jaga diri, sampaikan salam untuk ibu dan ayah juga. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan selain daripada waktu yang kita ada ini, kita guna pakai untuk terus menyemarakkan, membaja rasa cinta, pelbagai aktiviti sebenarnya boleh kita lakukan bersama dengan pasangan kita dan juga anak-anak. Ini saya kirakan tahun 2020 ini juga mungkin dapat menjadi momen terindah buat anak-anak kerana ramai dalam kalangan ibu bapa yang dapat meluangkan masa yang banyak bersama dengan anak-anak. Kalau sebelum ni mungkin nak jumpa ibu ataupun ayah pun agak ada kekangan waktu. Maklumlah ibu dan ayah kita sibuk bekerja, tapi ini waktunya yang dapat kita guna pakai dan sama-sama kita luangkan masa bermanfaat dengan ahli keluarga. Kami nak kongsikan kepada anda persembahan istimewa daripada Sheila Hamzah yang sempat dirakam di rumah, lagu bertajuk Hero yang didedikasikan khas untuk petugas-petugas barisan hadapan kita. Kita saksikan. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Then a hero comes along with the strength to carry on, and you'll cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love
hero lies in you. Wanita hari ini. तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने. Itu dia kita saksikan tadi cukup-cukup manis Fizi Hot FM bersama isteri dia. Masih lagi dengan topik tips pegang hati pasangan dan bersama kita di talian Fizi Hot FM dan juga isteri Syamimi Izzati, Fatin Syamimi Izzati. Hello, Assalamualaikum. Dinda Abes, Lia, sihat belaka ke? Apa khabar Mika? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak balik Tepin ke? Tak balik. Musim-musim PKP ni duduk rumah. Kami pun sekarang ni nak 2 minggu duduk kat rumah. On air pun daripada rumah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Fizi dan juga Fatin kerana sudi bersama dengan kami di Wanita hari ini. Ya. Terima kasih kerana sudi menelpon kami berdua di rumah. Yang tengah sidang sekarang ni. Baik. Fizi. Ya. Okey, Yana nak tanya. Selalunya kan kita selalu dengar orang cakap tips isteri untuk menambat hati suami. Isteri tu kena pandai masak, kena jaga penampilan diri, jaga anak-anak, kemas rumah dan sebagainya. Tapi kita jarang pula nak dengar tips suami menambat hati isteri. Mungkin Fizi boleh kongsikan sikit antara apa selalunya yang Fizi lakukan untuk Fatin. Saya tak buat apa-apa. Alamak, kantoi pula di situ. Dia untuk menambat hati isteri, simple je. Okey. Stay at home. Kita sentiasa berada di rumah, ada di depan mata dia. Bila kita ada dekat depan mata, baru dia rasa macam okey, laki aku di depan mata. So dia akan okey. Ya ke Fatin? Bila PKP ni rasa macam seronok jugalah kan. Ada depan mata je, tak sibuk. Tak melekat kat rumah lah kan. Masa pun tak ada, nak pergi berjalan pun payah. Dan difahamkan pada awal-awal dulu masa Fizi baru saja mula bekerja, masing-masing boleh kita katakan cinta jarak jauh, duduk pun berjauhan kan. Jadi macam mana Fizi dengan Fatin tangani situasi macam tu? Jawab. Jauh tu call, video call ke, macam tu je lah. Apa lagi kan boleh buat daripada jauh. Dia akan 24 jam video call saya. 24 jam video call saya. So, saya akan sentiasa memegang telefon di mana-mana. Tapi mungkin Fatin, Fizi, ini adalah antara cabaran buat pasangan yang LDR, long distance relationship, yang berada jauh antara satu sama lain. Mungkin sebenarnya lebih susah untuk menzahirkan rasa kasih, sayang dan cinta tu sebab tak ada depan mata. Tapi disebabkan oleh cinta jarak jauh kalian pada waktu itu juga yang sebenarnya membuatkan lebih rasa rindu, lebih rasa sayang. Betul ataupun tak? Betul lah. Jarang nampak dekat mata kan. Tapi sekejap je lah, tak lama sangat. Tapi waktu LDR dulu kan, ada tak macam Fizi selalu buat surprise ke untuk Fatin? Macam tak cuba? Dia tak duit langsung. Tapi itulah. Tapi selalu akan FaceTime dan video call lah. Video call lah. Kalau kita tengok pasangan... Sebab kita bertugas di radio ni memang memerlukan komitmen yang sangat tinggi kan. Jadi saya memang tidak akan pegang telefon ketika saya di dalam studio sebab saya perlu handle paneling. #pekerja contoh. Lepas on air baru saya akan pegang telefon. Baik. Saya pun tak ada nak ganggu dia kerja, tak ada lah buat apa kat mana dan apa, tak ada. Saya memang faham dia. Saya supporting. Betul. Apa-apa pun dalam perkahwinan, setuju ataupun tak, percaya itu sebenarnya antara kunci kebahagiaan tu. Kita berpasangan ni harus percaya sebab kita hidup pun di atas dasar kepercayaan. Kalau kita lihat dalam rukun negara pun yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. So bila hidup ni kita ada dasar percaya
So kita kena gunakan kepercayaan itu semaksimum mungkin agar tidak hilang kepercayaan kepada seseorang itu. Sama juga dengan rumah tangga kan. Rumah tangga ni hidup ni atas dasar kepercayaan. So saya percaya dia, dia percaya saya. So sama-sama percaya akan jadi percaya kuasa dua. Betul lah, kena ada kepercayaan, perlu ada toleransi, barulah kasih sayang tu akan berputik dan mekar. Tapi kalau macam untuk kalian berdua pula, ada tak macam orang kata kalau nak menghargai pasangan ni kena ada tarikh-tarikh tertentu, dan biasanya untuk pasangan suami isteri mestilah tarikh anniversary, tarikh ulang tahun. Tapi untuk Fizi dan Fatin, kalau bukan ulang tahun sekalipun, ada tak momen-momen di mana setiap hari akan meraihkan pasangan masing-masing? Mana? Naik motor je lah. Alalah. Macam kita orang suka naik motor kan. Daripada zaman bujang sampailah anak dua ni memang itulah. Itu memang aktiviti mingguan kami. Kami akan spend masa, contoh hari Sabtu dan hari Ahad kami akan spend masa berdua untuk naik motor ke mana-mana kan. So dekat atas motor tu dapat menyembang kan. Dapat teringat zaman-zaman pecinta dulu. Itu di antara momen-momen yang selalu saya buatlah. Sebab saya bukan seorang yang sweet dengan pasangan. Tapi sebab kita simpan sisi kita tu kan. Tapi saya kata salah satu kaedah dan juga cara untuk saya merapatkan hubungan dengan isteri adalah dengan cara naik motor. Kita ride bersama, tengok pemandangan bersama-sama. Daripada itu kita dapat mengeratkan lagi kemesraan sesama suami dan juga isteri. Pastinya suami isteri ni kena pandai tambat hati masing-masing. Tetapi Fizi, Fatin, kalau kita tengok setiap pasangan berumah tangga tak dapat kita nafikan, tak boleh lari daripada apa-apa masalah, ada pasang surutnya. Macam mana kalau Fatin nak pujuk Fizi kalau ada apa-apa krisis? Saya nak pujuk saya tak pujuk kot. Saya buat tak tahu je. Saya dengan pasangan saya ni, dengan Fatin ni, kita orang memang rock sikit lah kan. Kita orang memang jenis yang tak reti nak pujuk. Tapi kita akan adakan satu masa untuk berbincang lah. Setiap hari berbincang, bersembang and muhasabah masing-masing sebelum tidur. Itulah hari-hari yang kita buat. Baik. Okey, betul lah orang kata setiap pasangan tu unik, ada caranya yang tersendiri untuk menzahirkan rasa kasih sayang dan cinta. Okey, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Fizi dan juga Fatin. Stay safe. Hati-hati kerja kat sana, okey? Kawan-kawan. Okey. Jaga kesihatan. Betul. Stay at home, okey? Stay at home, okey? Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi, Hawa. Fizi dengan Fatin sweet juga. Betul. Naik motor sama-sama, teringat kenangan dulu-dulu. Faham antara satu sama lain dan suka usik-musik dua orang tu. Betul. Okey, dan sekarang Fiza di sana seorang. Adakah Fiza juga sedang bercadang-cadang untuk mencari pasangan? Tak terjawab. Kalau ada jodoh adalah kan. InsyaAllah. Kami juga doakan yang terbaik. InsyaAllah. Tapi kita serahkan untuk adik-adik dulu lah. Kakak pernah dah. Tak apa. Okey, kalau kita cakap tentang pasangan ni dan tip untuk kita nak mengikat hati pasangan ni penting sebenarnya. Betul. Dan setiap daripada orang ataupun pasangan tu, cara mereka mencari bahagia ataupun bina bahagia mereka tu berbeza-beza. Dan saya suka apa yang dikatakan tadi, jangan kita compare ataupun kita bandingkan diri kita dengan pasangan yang lain. So kita kena terima setiap kekurangan pasangan kita, belajar untuk hidup sederhana. Betul. Kita sekali lagi bersama dengan Dr. Syed Adam Al-Habsyi di talian ketika ini. Doktor? Halo, Doktor. Ya, halo, ya. Ya, Doktor. Doktor, kita dah pun dengarkan pendapat daripada rakan-rakan selebriti tadi kan. Masing-masing ada pandangan yang berbeza-beza dan cara mereka tersendiri untuk mengikat hati pasangan. Doktor, kalau kita lihat dalam pasangan ni kadang-kadang, benar ataupun tidak, wanita ataupun isteri yang kebiasaannya lah yang akan melakukan pelbagai perkara untuk terus mengikat hati pasangan mereka. Contohnya, seorang wanita ni akan nak jaga badan, nak pastikan masakannya sedap-sedap untuk suami, sentiasa berhias, memastikan diri sentiasa tersedia rapi untuk suami. Tetapi berbeza pula untuk orang lelaki, kadang-kadang dah mendirikan rumah tangga, mereka selesa dengan keadaan mereka. Wangi ke, tak wangi ke, berat badan bertambah ke, macam mana ke. Adakah ini benar ataupun tidak, Doktor?
Ini soalan perangkap pada saya ni. Kalau jawab ya, kalau maknanya saya membelakangkan pihak lelaki. Wanita hari ini, doktor? Okay. Tapi pada pendapat saya, dia both ways lah. Ada setengah pasangan suami dia yang berusaha. Ada setengah pasangan isteri dia berusaha. Tapi pasangan yang terbaik adalah kedua-duanya berusaha bersama-sama. So, saya tak boleh nak setuju dan saya tak boleh deny kenyataan itu. Jawapan selamat, doktor. Memang kena hidup selamat. Isteri saya pun tengah tengok ni. Kawan-kawan lelaki pun tengok. So kena selamatkan diri jugalah. Okey. Doktor, kalau kita lihat dari segi tips, ada tak sebarang tips yang boleh dikongsikan oleh doktor sendiri bagaimana untuk kita menggalakkan pasangan kita untuk terus ada kerjasama ni? Jangan kita harapkan pada isteri ataupun wanita saja yang sentiasa melakukan perkara-perkara terbaik untuk suami, dan kita isteri pun tak boleh mengharapkan suami saja. Orang putih kata it takes two to tango kan. Jadi bagaimana kerjasama ini dapat menyemarakkan lagi hubungan kasih sayang dalam rumah tangga? Baik, yang pertama sekali kita kena tahu yang kita masing-masing mempunyai hak ke atas masing-masing. Jadi kita bukan suami saja yang mengharapkan hak dia daripada isteri, tapi isteri juga mempunyai hak yang perlu diberikan oleh sang suami. Jadi kita kena tahu yang pasangan masing-masing mempunyai hak. Saya nak kongsikan sikit. Cikgu saya cerita, kalau you tengok dalam bahasa Arab, matahari ni yang sentiasa bersinar, dalam bahasa Arab dia gender dia adalah perempuan. Tapi bulan, qamar, dia gender dia adalah lelaki. Hakikatnya cikgu saya kata, bulan hanya reflect cahaya daripada matahari. Maknanya wanita yang memancarkan cahaya, yang hanya memantulkan cahaya itu adalah lelaki. Itu pentingnya kedudukan wanita dalam kehidupan seorang lelaki. Walaupun lelaki itu ketua keluarga, tengkuknya adalah wanita, isterinya. So kita kena tahu kita punya kedudukan. Dan biasa dalam relationship akan ada nobody is perfect. Akan ada kesilapan. So kita kena ada sifat maaf dan bersabar untuk bersama-sama lah. Tapi kalau kita tahu yang suami itu akan buat segala-galanya untuk isteri, dan suami pun tahu yang isteri akan buat segala-galanya untuk suami, dia punya conclusion dia adalah kedua-duanya akan cuba please each other. Itu tips yang terbaik yang saya rasa saya boleh kongsikan. Sedikit lagi mungkin kalau doktor boleh kongsikan bagaimana sebenarnya kita pasangan suami isteri harus memahami konsep lengkap melengkapi, konsep saling faham memahami, konsep untuk sentiasa bersedia dan menerima setiap buruk baik pasangan ni. Maklumlah dalam hubungan ini takkan sentiasa ada bau yang wangi. Hidup ni bukan setiap hari dipenuhi dengan bauan bunga ros. Ada masanya kita mungkin akan ada masalah. Jadi ada macam-macam yang harus kita lalui kan, doktor. Manakala macam doktor katakan tadi tu, wanita itu sendiri lumrahnya dijadikan sebagai pelengkap rusuk kiri seorang lelaki. Apa yang harus pasangan faham tentang konsep saling lengkap melengkapi dan juga menerima setiap kekurangan antara pasangan? Saya rasa yang penting, apa yang saya cakap tadi itu pun terpakai untuk jawapan ni. Dan lagi satu ialah kita kena sentiasa sabar untuk memahami yang isteri kita tak perfect, dan isteri kena sabar memahami yang suami tak perfect. Kita digalakkan untuk melihat pada kualiti yang kita suka kepada pasangan kita dan cuba untuk tak beri terlalu titik berat kepada kualiti yang kita tak suka, sebab takkan ada orang yang perfect dalam dunia ni. Saya bagi contoh bagaimana Sayyidina Umar ketika dia khalifah, ada seorang lelaki pergi ke rumah dia untuk nak komplain sebab isteri dia selalu membebel kepada dia. So dia sampai kat depan rumah Sayyidina Umar, lepas tu dia dengar isteri Sayyidina Umar menjerit dekat Sayyidina Umar atau membebel kat Sayyidina Umar lagi dahsyat daripada isteri dia. So dia patah balik. Sayyidina Umar nampak Sayyidina Umar pergi panggil dia, kenapa kau datang? Dia cakap, aku nak komplain. Tapi aku tengok isteri kau lagi dahsyat daripada isteri aku tak jadi nak komplain. Sayyidina Umar punya kata-kata tu yang penting. Dia kata, dia adalah wanita itu, isteri adalah ibu kepada anak-anak aku, dia masak masakan aku, dia jaga rumah aku. Tak boleh ke aku sabar sikit kat atas dia? So kesabaran tu sangat penting untuk kita
nak pastikan. Alright, doktor. Doktor, kita dah habis masa tapi seringkasnya doktor, satu tip kalau doktor sebagai seorang suami sendiri, apa tip paling yang menjadikan itu satu perkara yang memang sangat mengikat hati doktor kepada isteri? Satu tip yang itu susah tu. Yang paling untuk bagi isteri terpikat kat saya ke untuk bagi saya terpikat kepada isteri? Doktor terpikat kat isteri? Saya terpikat pada isteri. Senyum. Senyuman kita isteri. Senyuman isteri. Itu dia. Saya punya soft spot lah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Syed Adam Al-Habsyi, dan saya kira tip untuk pegang hati pasangan ataupun suami ni ada pelbagai. Kalau macam doktor sendiri, senyuman isteri dapat memegang hati doktor, dan ramai sebenarnya dalam kalangan kita yang merasakan bahawa mungkin dari segi masakan, dari segi komunikasi, dari segi orang kata gurauan itu sendiri dapat mengikat hati pasangan kita. Apa-apa pun, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada doktor, dan semoga apa yang telah dikongsikan itu tadi bukan saja oleh doktor dan juga tetamu-tetamu kita yang lain dapat sama-sama kita jadikan manfaat yang berguna untuk kita terus menyemarakkan lagi hubungan cinta dalam kalangan kita. Yang penting kita cari apakah kelebihan dan kekurangan pasangan kita untuk terus kita mengikat hati mereka, insya-Allah untuk terus kekal hingga ke akhir hayat nanti. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti kami akan terus bergabung bersemula bersama dengan Uyana dan juga Hawa. Wanita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah daripada penyakit sopak, gila dan juga penyakit kusta dan daripada penyakit berbahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Tapi sebelum tu, Hawa, ya, ada sedikit yang ingin kami kongsikan kepada anda yang mahu mengikuti perkembangan isu semasa. NSTE paper, anda boleh dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh PKP ini, dan untuk langganan anda boleh layari laman web www.nstp.com.my/mco. Baik, itu berkenaan dengan NSTE paper. Kepada anda juga yang ingin memberi sumbangan kepada bantuan kemanusiaan COVID-19, anda boleh memberi sumbangan ke tabung ini melalui cek perbankan dalam talian ataupun deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund, dan nombornya adalah seperti yang tertera di kaca televisyen anda sekarang. Okey, dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran Wanita hari ini selama 1 jam, dan diharapkan apa saja perkongsian kita pada hari ini dapat dijadikan manfaat yang berguna untuk semua. Yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Esok rakan-rakan kami akan kembali bersama dengan anda di WHI Extra dengan topiknya projek DIY di rumah. Jumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum. Bye. Bye. Usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. Bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditepuhi, keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirinya. Tiada yang melainkan rahmat-Mu yang akan menangkan segala ujian ini, membebaskan sengsara. Samakan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang
mampu ditepuri keajaban di badan kita, mengukir senyuman, senyuman terindah, senyuman terindah, memancar bahagia. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang